Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua audiens yang sudah pun menanti-nanti kami ya di live di Kasih Go Junior HQ, dan bagi pihak HQ ini kami minta sedikit mohon maaf ya sebab kita ada sedikit kelibatan menyelesaikan isu teknikal tadi, dan alhamdulillah di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam slot perkongsian yang cukup menarik hari ini tentang wanita ya. Jadi kita tahu ya, wanita ini boleh jadi seorang ibu, seorang isteri, seorang anak, seorang nenek ya. Dan topik kita hari ini adalah tentang wanita permata berharga. Jadi sebelum itu Kak Hasna ajak ya seberapa ramai yang ada untuk kita sama-sama share di grup-grup ya dengan kawan-kawan kita, dengan saudara mara kita, sebab kita nak berkongsi manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Dan jangan lupa juga memberi sokongan kepada kami di konti pada pagi ini ya dengan like, dengan bertanyakan soalan ya, dengan memberikan pandangan dan juga dengan tag 5 orang rakan anda di ruang komen, sebab seperti biasa kami ada sedikit cenderahati untuk 2 orang audiens yang terpilih ya. Jadi tajuk hari ini tentang wanita ya. Kita biasa mendengar kan, tangan yang menghayun buayan akan menggoncangkan dunia, dan ada hadis Nabi SAW juga menyebut dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha ya. Dan kita juga tahu ya, di sebalik kejayaan seorang anak pasti ada doa seorang ibu yang dimakbulkan, dan di sebalik kejayaan seorang suami pasti ada doa dan sokongan seorang isteri yang ikhlas mengasihi ya. Jadi pada hari ini kita bawakan seorang tetamu yang cukup istimewa, yang tak asing lagi, iaitu Ibu Ros Syahari. Dan tanpa membuang masa, Kak Has nak menjemput Ibu Ros ke konti Kasih Go Junior kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Has? Alhamdulillah, apa khabar Ibu? Lama kita tak jumpa ya. Lama tak jumpa. Berapa lama? Lebih pada sebulan ya? Sebulan. Itulah kan. Jadi Ibu, hari ini kita nak bercakap tentang wanita sebab kita pun baru meraihkan Hari Wanita Sedunia pada 8 Mac baru-baru ini dengan satu tema yang cukup menarik, iaitu wanita bangkit mendepani cabaran. Jadi pada hari ini Ibu, kita nak bawakan seorang wanita yang cukup hebat di konti Kasih Go Junior HQ ni, sebab kami memang nak menadah telinga, nak mendengar mutiara-mutiara kata daripada Ibu. Bagaimana kami ni nak bangkit mendepani cabaran dan menjadi wanita yang lebih baik lagi, insya-Allah ya. Ya, Jadi Ibu, tajuk kita tentang wanita permata berharga. Jadi mungkin nak dengar jugalah komen ataupun pandangan Ibu ya. Bila kita dikatakan sebagai permata berharga, jadi apa yang sebenarnya yang dimaksudkan di situ Ibu? Kalau kita kata permata ni, dia banyak aspek yang kita tengok ya. Kalau permata itu adalah belian, maka belian is the hardest element. The hardest bukan element apa, the hardest things in the world kan. Maksudnya kuatnya, tegapnya struktur berlian kalau permata ni kan. Jadi permata ini juga dia cantik, dia menarik, dia menyebabkan kita rasa rasa terpegun. Dia juga adalah perhiasan yang mencantikkan. Banyaklah aspek yang mungkin kita boleh, dan untuk mendapatkan permata yang bernilai tinggi ini, ia bukanlah sesuatu yang mudah. Kena melalui tekanan demi tekanan, demi heat ya, panas berjuta-juta tahun, barulah daripada arang batu boleh menjadi belian. Contohnya kalau kita mengambil permata itu adalah belian. Jadi kita tahu permata ini, bila kita kata wanita adalah permata ni, maksudnya di situ menunjukkan satu pandangan yang tinggi terhadap wanita, satu kita kata pengiktirafan lah. Jadi bagi Ibu, itulah pandangan Ibu tu. Has. Tak dengar suara Has. Okey. Yes, baru dengar Ibu dengar. Okey. Jadi Ibu, kalau kita tengok mungkin zaman dahululah, kebanyakan ataupun ramai wanita yang mungkin berada di rumah ya, menjadi suri rumah sepenuh masa ya. Jadi pada masa sekarang ni mungkin atas tuntutan ekonomi ya, dan mungkin dari segi pembelajarannya wanita mungkin dah mempunyai banyak education yang lebih tinggi, jadi lebih ramai wanita keluar bekerja.
untuk mungkin sama-sama menyara keluarga ya. Jadi apa pandangan ibu ya bagi golongan wanita yang juga keluar bekerja tetapi pada masa yang sama juga memainkan peranan di rumah. Jadi dari segi berharganya wanita ini menyumbang kembali kepada keluarga tu ibu. Mungkin dari segi komen ibu di situ. Sebenarnya mungkin kita lepas pandang pada zaman dahulu wanita juga bekerja. Cuma mereka tidak bekerja di pejabat. Mungkin mereka bekerja di sahabat, di lori getah contohnya, ataupun mereka di sawah-sawah contohnya, membantu suami juga dari segi nafkah keluarga, mencari rezeki bersama. Jadi cuma coraknya dan caranya tu mungkin berubah. Kerana kalau dulu nak ke sawah boleh bawa anak, kalau kita cuma norih getah tu tak boleh dah bawa anak kan, pukul 4 pagi lagi dah turun kan. Namun mereka tetap bekerja. Jadi sekarang ni istilah cara pekerjaan berbeza dan bila bekerja tu ia memerlukan contohnya peraturan, contohnya dan kalau kerja di pejabat sekarang ni tak boleh bawa anak bersama dalam masa kerja dan sebagainya. Ini mungkin memerlukan wanita-wanita zaman sekarang utamanya mempunyai skill yang lain pula. Dan ibu tengok juga wanita hari ini kalau dia duduk di rumah sebagai suri sepenuh masa pun dia tak sepenuh masa suri juga. Dia ada yang membina bisnes kan sambil-sambil, kerana wanita ni memang dia punya, kita kata we can say that wanita ni dia sangat multitasking. Dia memang suka kepada perkara yang boleh dia buat sambil-sambil, bantu suami, tingkatkan ekonomi sebab terutamanya bagi mereka yang memerlukannya. Jadi kita nampak ramai daripada even masa zaman dahulu pun wanita memang sebenarnya membantu suami mencari nafkah keluarga khas. Jadi rasanya bukan satu benda yang baru, tetapi jenis kerja seperti dulu tak adalah. Macam sekarang ni doktor lah apa semua itu ia memerlukan lain lah kan, maksudnya pertumpuan dan sebagainya, berbezalah dari segi masa, dari segi fokus. Ini sekarang yang sedang ditanggung oleh ramai wanita. Ibu, tadi saya tertarik dengan ibu kata tentang ada banyak skill-skill yang perlu dikuasai oleh wanita pada masa sekarang. Jadi apa sebenarnya mungkin skill-skill yang kita perlu kuasai tu ibu? Yang boleh membantu kita untuk lebih bangkit menepani cabaran dan mungkin menjadi lebih bermanfaat kepada keluarga dan juga kepada masyarakat. Skill yang sangat penting adalah penyusunan aktiviti ataupun orang biasa kata time management ya. Tetapi sebenarnya bukan time management khas, dia sebenarnya adalah activity management ataupun pengurusan aktiviti. Kerana masa kita tetap 24 jam tapi aktiviti kita, setengah orang bila dia tak faham jadi dia rasa macam dia sibuk tapi sebenarnya dia banyak meletakkan perkara yang tidak perlu. Contohnya atau perkara yang sebab dia selalu meletakkan perkara tidak perlu jadi satu perkara yang utama contohnya, ataupun dia tak sedar, bukan sengaja ya. Contohnya kita attend to phone call yang lama kan contohnya, ataupun selalunya sekarang ni kita kata membawang kan, tapi ada setengah yang sangat menjaga aktiviti mereka. Mereka tahu mereka akan menguasai atau menyusun aktiviti mereka supaya banyak di tempat ini dalam mengikut Stephen Covey ya, khas dalam 7 Habits of Highly Effective People. Mereka tidak letakkan urgent dekat urgent important. Kalau si urgent important tu yang stress khas, dia akan meletakkan pada not urgent but important. Contohnya, dia tahu anak dia satu masa nanti dia nak anak dia pandai membaca, suka belajar, dan dia suka anak dia boleh belajar sendiri tanpa kena paksa contohnya kan. Jadi daripada anak tu kecil lagi dia akan memperkenalkan buku. Jadi dia akan membacakan buku cerita sebelah malam dan dia akan menunjukkan contoh-contoh kepada anak itu melalui pembacaan, melalui kalau ada movie yang anak tu tengok dan sebagainya. Because ini persediaan. Menyampaikan prinsip-prinsip hidup, bukan bersyarah tetapi diselit-selitkan sambil mengusap anak masa nak tidur semua tu. Ini adalah perkara yang tak nampak urgent. Selalunya orang bila anak dia buat hal baru nak bertindak. Jadi bila dia bertindak dia menjadi reaktif. Bila reaktif ni jadi pemikiran kita jadi tak menentu.
Dia dah jadi urgent and important. Jadi banyak sangat benda urgent dan important itu yang terlebih stres. Jadi untuk mengelakkannya tu kita kena proaktif, Has. Kita kena proaktif, maksud kita kena fikirlah. Kita merencanakan hidup kita. Merencanakan hidup kita tu seharian kita berapa, macam mana kita nak menyampaikan kepada anak, tak elok berbohong contohnya. Jadi daripada kita mengugut, tetapi jangan mengugut. Kalau mengugut ni dia tidak memberikan kesan yang jangka masa yang lama. Kita nak menyampaikan prinsip. Jadi nak menyampaikan prinsip hidup ni, contohnya suka tolong mak kan. Baru je tadi Bu terbaca dalam Facebook ada apa namanya, rasanya Pak Elma ataupun wanita ni kata, untung sangat kalau ada anak lelaki yang pandai buat kerja dapur. Dan cerita aku baca sikit, dia kata anak lelaki ni mak dia pergi tengah buat kerja kat dapur, tapi mak dia terpaksa berhenti sebab adik nak menyusu. Masa dia menyusukan anak dia tu, yang anak lelaki ni rasanya dalam umur 9-8 tahun kot, atau mungkin besar sikit lagi tu, tolong basuhkan ayam, Has. Jadi ini kita kata untungnya you ada anak rajin. Tapi bagi seorang ibu yang macam ni, selalunya dia dah didik daripada kecil lagi. Contohnya anak kita masak, anak tu sibuk kat dapur kan, budak kecil asyik sibuk, tapi dia bagikan contohnya anak tu okey buat sesuatu, dan masa kata okey nanti basuhkan ayam ni, masa kita basuh ayam macam ni, dia tidak macam menjauhkan anak tu daripada dapur ke contohnya. Jadi kalau kita tengok benda macam ni kan, daripada pengalaman ibu sendiri ni yang kita maksudkan, kita merencanakan, kita prepare lah, kita kalau kita nak lari marathon pun kita kena prepare kan. Ini nak didik anak, nak bagi diorang faham banyak perkara contohnya. Dan begitu juga dengan bila kita kerja kan, tambah kita ada kerjaya dekat luar ataupun kita buat bisnes dari rumah sebagainya, semua itu memerlukan perencanaan. Jadi perencanaan ni tak sama untuk semua orang, tetapi ada persamaan yang kita boleh dapat. Contoh kita tengok, macam mana orang tu boleh mengendalikan masa dia, kita dapat tengoklah. Tapi mungkin dia tak 100% fit kita. Contoh dia gini, kita ni kita tahu orang tu bagusnya masak 15 minit je. Pandai macam mana husband dia tak, tapi dia boleh buat macam tu, satu kerana husband dia pun tak banyak kenah, tak ni, jadi makan asalkan ada. Tapi mungkin husband kita, bukan nak menjatuhkan husband pula, tapi mungkin husband kita ni jenis yang mungkin cerewet sikit. Jadi dalam tu macam mana kita nak pastikan bahawa tak adalah macam kita jadi stres because of kita terpaksa masak yang lebih sikit ke. Yang seorang suami ni masak satu ikan goreng je cukup makan dengan kicap. Yang ini dia naklah ada gulainya, supnya, sayurnya. Jadi apa yang kita nak buat? Jadi itu perencanaan yang ibu maksudkan. So itu skill yang paling penting untuk kita tahu dan belajar lah ibu ya. Ya, sebenarnya. Sebab kita nak multitask. Lepas tu nak multitask tak khas. Multitasking ni bukan buat maksudnya kita buat benda tu berserabut macam tu. Multitasking ni maksudnya bila kita attend tu satu benda yang contohnya tengah siang ikan, ya. Kita siang ikan, kita fokus siang ikan, tapi ada kita mungkin boleh apa yang selalu kalau wanita akan buat. Sambil goreng ikan contohnya. Ini kalau bagi kat rumah lah. Contoh sambil goreng ikan. Sambil digoreng ikan boleh sidai kain dan sebagainya. Jadi this could be the multitasking, ataupun masa sambil goreng ikan, ikan tu masa goreng tu fokus, tapi masa ni mungkin kita I nak balas lah some of the pertanyaan daripada customer ni contohnya. Tu kalau suri rumah yang berbisnes contohnya. Tapi kalau misalnya dekat pejabat, multitasking dekat pejabat tu mungkin kerja pejabat je lah. Tapi macam mana dia nak dia pejabat tetapi anak masih terurus. Itu satu perkara yang memerlukan kita menjangkau, memikirkan, merencanakan. Apa nak buat, macam mana nak susun anak tu, macam mana nak susun jadual anak tu bersama dengan mereka, dan mereka tak rasa pun benda tu satu benda yang stres. InsyaAllah itulah rasanya ibu yakin wanita ni satu perkara yang sangat
especially dengan wanita, wanita adalah sangat fleksibel dan boleh cepat, dia cepat adjust diri dia, dia tak stiff. Jadi itu sebab kita tengok ramai wanita dia when the demand is more, maksudnya permintaan kepada mereka tu bertambah, tetapi mereka boleh bangkit juga, boleh buat juga. Perasan tak Has? Dulu kan kita fikir macam mana nak buat benda ni. Kalau kita kata kita buat benda ni, macam Has kan tengah membangunkan company kan, syarikat, banyak lagi dah syarikat sekarang ni dah ada group apa semua. Sebelum ni kita tak boleh fikir kalau macam ni, maksudnya I have to forgo this lah, I have to forgo this lah. But do you realise bila you jadi macam ni, you masih boleh buat juga benda-benda lain yang you buat itu, betul tak? You masih boleh masak kat rumah, tak perlu pula suruh orang lain masak. Ibu tahulah aktiviti Has tu. Sebab apa? Sebab kita menjadi bertambah cekap. Kita jadi bertambah cekap, lepas tu kita dah pandai delegate. Jadi macam anak pun kita dah pandai. Anak yang lelaki pun orang masak nasi, yang perempuan suruh buat apa. Jadi macam benda tu dah kita semakin pandai menyusun. Itu sebab dia, as we see, because Allah tidak akan membebankan seorang itu di luar kemampuannya kan. Jadi bila kita tengok banyaknya nak kena pergi usul kerja office, nak didik anak, sebenarnya benda tu kita boleh buat, utama dalam mendidik anak ni, kita boleh buat sebenarnya sambil. Lama nampak macam sambil. Contoh Has, ambil anak daripada sekolah. Dalam kereta, kita bersembang dengan mereka, menambahkan nilai-nilai hidup mereka, semua bercerita dengan mereka kecil lah. Kita cakap-cakap, tapi dah remaja, kita dapati bila benda tu dah biasa, dah remaja pun dia akan serebok je nak cerita apa berlaku kat sekolah, walaupun orang kata setengah tu remaja tak nak cakap apa semua. Sebenarnya, kalau dari kecil mereka tu kita dah biasa berbincang, bukannya bersyarah. Jadi anak tu akan tak sempat nak bercerita apa berlaku, and all that. InsyaAllah lah. Jadi semasa itu kita pun berceritalah tentang things yang they should look forward to, things that they should take care. Maksudnya kalau benda ni apa yang kalau pernah berlaku keadaan macam ni, apa yang nak buat. Jadi sambil kita bercakap dengan santai, itu menyebabkan ianya cepat lagi masuk daripada kita marah dan kita ceramahkan dia. Itu akan menyebabkan susah untuk dia menerima sebab dia dah remaja kan. Jadi macam itulah lebih kurang. Saya suka bila ibu kata yang wanita ni actually kita ada ability untuk adjust dan juga kita ni memang nature, I think by nature kita memang akan selalu multitasking kan ibu kan. So mungkin kalau ibu boleh share ataupun mungkin bagi some idea yang lebih lagi, macam contohnya mungkin it starts we have to start kita punya task tu early in the morning supaya kita tak kelang kabut, kita tak rushing kan. So I believe semua tu kalau kita aturkan ibu kita akan ada enough time sehari tu untuk kita complete banyak tugas yang kita nak completekan. Ke macam mana ibu, pandangan ibu? Dia pandangan ibu macam ni. Some people they are early risers. Early risers. Some people are not early risers, tapi bukan maksudnya tidur sampai lewat. Jadi some people dia memang nocturnal lah. Maksudnya berjaga malam kan. Jadi kita kena tengok kita ni macam mana. Walaupun kita bila kita kata berjaga malam macam mana pun kita smart. Kalau yang bangun tahajud apa semua tu, tetap kita akan at least paling tidak pun 5:30 lah kita bangun kan. Paling tidak pun untuk solat tahajud. Tapi katalah you are seorang yang early riser, jadi pukul 5 you dah bangun, mungkin samanya 4:30 dah bangun apa semua. Jadi masa tu sebelum tu sebenarnya the idea-nya Has, selalunya kita bangun baru kita nak terfikir, dia akan jadi lambat Has. Kita kena fikir dan rencana the night before. Jadi apa yang kita boleh buat the night before, kita buat. Contohnya packkan barang anak apa semua. Ibu tahulah sometimes kita can be tip top on that, sometimes ada juga masa-masa yang kita terlupa ini, itu biasalah, tapi kita tengok most of the time. Jadi bila satu dia jadikan rutin, mula-mula tu jadikan rutin, later on didik anak tu untuk dia boleh buat sendiri. Contoh buku sekolah dia dah boleh susun sendiri. By the time darjah 2 dia dah boleh buat sendiri dah. In fact darjah 1 pun macam ibu, anak-anak ibu tak ada pun suruh nak kena masukkan buku apa semua. Mereka akan kemas the night before. Sebab masa tu didikan mak dengan ayah macam tu. Kalau dia kata dah susun buku, ingat lagi masa kecil dulu. Bawa beg pun, beg buluh, Has ingat tak beg buluh?
Oh, saya beg kotak dulu. Time saya beg kotak yang apa? Ya, Yang ada ni macam kan. beg James Macam Bond cek, sikit macam tu. cek. Yes. Yang tu. Ha. Ibu masa ibu ada beg dia macam dia bukan dia beg rotan, bukan beg bulut, beg Beg rotan. rotan. Dia kita pakai tu macam tu siapa dekat sini tahu kalau ada. Okey, jadi taklah susun dah buku tu masuk dalam. Kalau tidur tak susun buku dulu, siaplah mak bising lah masa tu. Jadi mak pun tak pernah pun, my mother tak pernah pun susunkan untuk you all kan. Tak ingat-ingat ibu lah. Kalau jas 1 tak tahu lah agaknya masukkan je buku semua kot. Tak tahulah. Kami budak-budak zaman sekarang. Buku selalunya disimpan di sekolah. So that one mungkin tak relevan lah. But whatever it is pesanan ibu, whatever that you can do the night before, buat the night before. Supaya bangun pagi tu. Lagi satu ibu nak cerita. Kadang-kadang mak ayah ni, dia orang dah boleh, dia orang dah buat dah benda penyusunan. Masalahnya, anak tak nak bangun pagi, bila bangun pagi cranky dan sebagainya kan. Betul tak? Jadi dia habis satu, kita melambatkan kita, lepas tu habisnya mood kita pun jadi terganggu kan. Laut orang kata. Jadi kat sini kena pijak. The night before tu bercerita. Dia malam sebelum tidur tu sembang dengan anak tu dan programkan, suruh dia pejam mata, suruh dia tengah malam esok pagi bangun best sangat semua apa semua. Kita dah ceritakan benda tu, dia masuk dalam unconscious mind dia tau. Dia subconscious mind kita panggil kan. Dah masuk kat situ. Jadi pagi besok tu buat apa yang you cakap. Mama masuk je Assalamualaikum. Ataupun setengah tu kata mama masuk je dalam bilik, mama tepuk sayang cium muka. Assalamualaikum. Kita baca doa. Nampak tak? Kita dah program besok paginya kita buat benda yang sama. Lepas tu kalau dia ngantuk-ngantuk, cium mata dia, kata mari kita baca doa auzubillahi minasyaitonirrajim, sebab syaitan ni memang suruh kita benda-benda ni semua. Jadi alhamdulillah lepas tu dia akan makin kurang. You can manage tu. Sebab bila bangun kita tak tahu, mungkin dia tidur dia mimpi. Dia mimpi benda yang tak best, jadi kan cause dia cranky, atau the night sebelum tu mungkin dia kena marah. Besok pagi ni dia sambung lagi benda tu. Jadi it's very important the night before tu is the time that you want to program lah anak-anak tu. Dan insyaAllah dia akan memudahkan kita menguruskan setiap hari lah. Jadi bila diorang bekerjasama, raikan lah. How do you raikan, terpulang lah, tak payahlah nak beli hadiah mahal-mahal, but mungkin you can raikan dengan something that boleh buat piknik ke hujung minggu. Piknik pun tak payah keluar, piknik kat depan laman rumah je ke. Kena siang dia orang sendiri akan seronok. So insyaAllah lah. Itu di antara perkara. Okey, kepada audiens macam senyap je rasa. Okey, so silakan bertanya soalan bagi komen. Ada yang tanya soalan. Ada soalan ni, saya pun nak bacakan daripada satu puan Syahira Syafri nak tanya apa pendapat ibu tentang sekejap, ada tak soalan lain sebelum tu? Okey, yang ni. Apa pendapat ibu tentang wanita yang suri rumah dan berkerjaya? Adakah emosi, ni soal emosi ibu, menjadi satu benda penting untuk dititik beratkan? Bagus ni soalan ni. Syahira ni pun dia cakap dia dah lama dah tunggu kita lambat terias. Itu dah tak apa. Okey, dia sebenarnya apa-apa pun sama ada suri rumah ataupun yang berkerjaya pun memang kita perlu bijak menangani emosi. That's why intellectual dia akan lagi kuat bila dia duduk di atas, sebab kita ada kepandaian menggunakan badan, kita panggil physical intelligence, kita ada intellectual intelligence, kita ada emotional intelligence, kita ada spiritual intelligence. Jadi emotional intellectual intelligence ni dia akan kemas bila dia duduk di atas foundation that is emotional intelligence. Emotional intelligence ni kebolehan kita mengendalikan the word is mengendalikan mengendalikan emosi kita. To be able, benda ni satu benda yang kita boleh belajar sebenarnya. It's a skill that we can learn. That's why orang-orang yang dah tua macam ibu ni kan, dah 60 tahun macam ni, because we learn, kami belajar, the word key is belajar dan mengamalkannya. Jadi dia semakin lama semakin pandai mengendalikan emosi. Tapi ada juga orang tua tak pandai mengendalikan emosi sebab dia tak belajar. Jadi that's why you notice
grandparents selalunya datuk dan nenek adalah lebih sabar dengan cucu daripada mak ayah dengan anak-anak. Okay, jadi sebab dia dah berpandangan jauh, tapi bukanlah semua. Itu yang kata, I cannot generalize lah. Jadi pengawal emosi itu sangat penting dan dia boleh dilakukan, dan yang utama sekali adalah, ini ibu bagi kunci. Yang utama sekali, with all knowledge yang ada dalam dunia ni, dalam neurosemantik, NLP ke dalam apa-apa yang you belajar, tapi yang paling penting adalah kita merapatkan diri pada Allah SWT. Itu sangat penting kita mengamalkan zikir-zikir yang kita boleh amalkan, sebab dia membantu kita kuat, jiwa kita kuat. Bila zikir tu dibaca dan dilakukan berterusan, dia dan kita, of course bila kita baca zikir tu kita kena tahu dia punya makna kan. Setiap kali kita berzikir tu, jadi dia jadi what we call a self affirmation. Ingat perkataan self affirmation tu? Dalam bahasa Melayu dia apa? Kataan yang dikuatkan pada diri. Jadi contohnya dalam surah Al-Ghafir ayat 44, di mana kita serahkan urusan kita pada Allah SWT. Bila kita zikir yang itu, apa kita sedar adalah bahawa semua benda adalah daripada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepadanya kita kembali. Jadi kita sedar. Jadi bila anak buat perangai, kita faham bahawa ini adalah satu ujian dan Allah telah bagi kita ujian. Macam mana kita nak kendalikan keadaan ini? This is an opportunity, satu peluang untuk kita kata mendidik anak kita tu. So anak tu akan jadi sabar daripada cara kita mengendalikan keadaan dia yang tengah tak sabar. Jadi itulah, jadi emosi ni memang penting, adalah sebenarnya orang-orang yang berjaya di dunia dan akhirat, dia bijak mengendalikan emosi. Dia bijak mengendalikan emosi. Bukannya dia tu all happy je all the time, dia ada time yang dia orang tak happy. Bukannya dia orang tu sabar all the time, tapi mereka pandai mengendalikan sabar itu, kemarahan ke apa. Nak tanya juga ya, bila kata tentang mengendalikan emosi ya, mungkin ada di antara kita yang kadang-kadang keliru kan, dia rasa macam dia dah orang kata let go. Dia dah menahan diri, contohnya daripada marah kan. Tapi ada juga ketika rupa-rupanya dia menyimpan kemarahan tu sampai orang kata jadi macam gunung berapi. So bila terlalu banyak mungkin diasap, mungkin dengan stres yang lain bertambah kan, jadi tiba-tiba gunung berapi tu meletup dan yelah, dia memberi impact yang lebih ni kan. So mungkin apa nasihat yang ibu boleh berikan ya, untuk kita dapat orang kata totally let go, instead of kita menyimpan perasaan marah ataupun rasa mungkin tak puas hati tu ibu. Dia sebenarnya banyak cara yang kita boleh buat. Banyak cara yang kita buat, dan sebenarnya the word is not tahan. That's why you tak boleh, that's why dia boleh meletup. Macam gunung berapi kan. Dia tahan, pam, dia meletup kan. Bila pressure is too hard. Jadi the pressure yang nak meletupkan tu kadang-kadang salahnya sikit je. Itulah. Dia kata the straw on the camel's back ke, on the donkey back ke, tak ingat lagu apa. Maksudnya benda yang silap tu sikit je. Contohnya husband tertegur, hangus sikit lah ikan ni, pom meletup. Tak ada marah, dia bukan pasal cegur tu. Marah dia lama dulu tu. Kan, cerita dia. Jadi sebenarnya kita that's why yang amalan ni sangat penting. Sebelum tidur kita maafkanlah semua orang. Yang mana kita tak boleh maafkan tu, kita cakap, ya Allah Tuhanku, berikanlah kepadaku kekuatan untuk memaafkan. Jadi kita, the word is kendali. I always correct the word ni. Jangan tahan marah, tapi kendalikan marah. Marah ni, bila kita marah, kita memang akan marah bila satu benda yang orang buat yang tak sepatut pada kita kan. Jadi acknowledge, terima hakikat you marah. Selalunya kita tak nak terima hakikat kita marah. Betul tak? Kita cakap aku tak sepatut marah, kita pun mulalah dalam kepala otak kita ni. Sorry guna kata kepala otak lah. Dalam kita punya fikiran kita, kenapa aku marah ni, tapi aku tak sepatut marah. Kita bercakap macam tu, tapi benda tu tak selesai. Why don't you just say, okay, I'm angry, saya marah, saya diperlakukan demikian. Then you feel you apa nak, okay, so apa yang saya nak kena buat dengan marah saya ni? Okay, saya nak kena duduk diam.
dan saya nak biar saya rasa marah itu selama 1 minit atau 2 minit atau 1 jam. Lepas ni I'm just going to let go. Contohnya. Lepas ni saya akan, masa marah tu istighfar lah. Masa istighfar tu banyak istighfar sebab apa? Bila kita dapat bersabar ni kita menang kan, itu yang bila kita menang tu dia maksudnya bukan kita tahan marah tu, tapi kita bukan react tetapi kita respon ini. Apa respon kita bila berlaku perkara tu? Kita istighfar, kita duduk diam, kita tarik nafas, kita fikirkan kesyukuran. Nampak tak? This is kita kat setengah orang dia geram duduk jadi lama tapi tak buat sesuatu yang boleh membasuhkannya. Tapi kalau kita masih lagi marah, acknowledge, okay, saya masih lagi marah ni, apakah perkara yang saya boleh buat untuk kurangkan? Mungkin you kata okay, saya marah ni mungkin saya rasa what I can do, saya nak pergi sidar kain lah, ataupun saya nak pergi jalan lah. Kalau saya keluarkan dengan energi, dengan berjalan apa semua, kita pun jadi slim kan, Has? Walaupun makan banyak, asyik makan je. Jadi apa namanya, dia akan jadi this is what we call response. Bila kita respon dengan betul, maka marah itu dapat dikendalikan dengan betul. Jadi kita taklah meletup. Itu dah kita. Sebab saya percayalah Ibu kan, sebab bila kita wanita ni, bila kita jiwa kita okey, bila kita happy, sebenarnya kalau kerja banyak macam mana pun kita tak terasa. Betul. Kan Ibu? Ya, sebab selalunya mungkin yang lebih susah untuk diuruskan adalah emosi kita. Masa tu kadang-kadang kita rasa okey, kita boleh uruskan. Kerja banyak pun kita boleh manage. Tapi kalau kita tak berjaya uruskan emosi, di situlah dia akan jadi benda yang simple pun akan jadi susah, benda yang kecil pun akan jadi besar, Ibu ya. Yes. Dia sebenarnya dalam badan kita ni memang Allah dah jadikan. Bila kita ada emosi positif, kita akan keluarkan kimia-kimia yang menyebabkan kita bertenaga, Has. Jadi itu bila kita bertenaga, kita buat benda lagi cepat, dan kita bertenaga, kita pemikiran kita lagi tajam. That's why dia disuruh kita solat tahajud tu, sebab solat tahajud tu sebenarnya adalah recharge yang paling kuat sebenarnya. Jadi moment kita recharge macam tu, kita akan rasa sangat positif atau apa benda ni Allah take care, kita tak payah nak risau sangat. Contohnya tentang vaksin patut ke tak patut ke kan. Jadi kita dah semayang dan minta doa dengan Allah, let Allah, kita minta Allah bantu kita, dan kita let go lah, sebab Allah yang lebih mengetahui. Kita dengar the pros and the cons contohnya. Jadi kita tak perlu risau yang kita tak boleh handle. Maksudnya nothing that we can do kan. Contoh kata PKP panjang lagi. Dipanjang, na'udzubillah lah. Panjang dia bercakap lah kan. Panjangkan lagi. Jadi kita pun masa mula risau. Kita dah keadaan tu. Apa yang kita boleh buat adalah kita maksudnya kat situ kita berserah apakah usaha-usaha kita yang kita boleh buat. Kita usaha pada Allah SWT. Bisnes kita contohnya, Allah akan mendatangkan jalan pada kita untuk menyelesaikan walaupun bisnes kita. Contohnya dalam training macam Ibu kan. Dalam training memang affected lah, sebab Ibu my source of income adalah training. Memang affected lah, tapi Allah datangkan rezeki dari cara lain. Jadi sebenarnya duit itu ada dalam dunia ni, cuma dia punya industri berubah. Jadi pernah ada baca buku Who Moved My Cheese tu? Yes, I think Who Moved My Cheese apa? Who Moved the Cheese? Saya tak ingat mana satu. Yes. The cheese has been moved. Jadi kita kena tengoklah ke mana cheese tu. Okeylah kata. Okay. Ibu, saya tengok ada banyak sebenarnya persoalan daripada audiens kita. Mungkin kita try baca satu persatu. Satu lagi, tadi Puan Syahira dah tanya satu. Okay, ada lagi soalannya. Macam mana nak bagi tahu bahawa isteri perlukan penghargaan supaya melegakan emosi isteri? Ini mungkin peranan suami yang boleh suami mainkan untuk membantu isteri menguruskan emosi dengan lebih baik lagi. Alhamdulillah. Ibu nak acknowledge ni Hamidah Parman ni. Ini student Ibu. Alhamdulillah. Dia attend Strong Ladies Mastery Class and dapat daripada situ dia come out with satu business kambing perap dia.
daripada Oh, Masya Gratitude Allah. Meals. Ya, Alhamdulillah. ya, ya. Alhamdulillah. Dan semua yang kenal ibu, anak student ibu daripada dan yang juga yang lain ucapkan thank you for following this, dan teruskan bersama dengan Kasih Go Junior ni. InsyaAllah. Teruskan insya-Allah ya, ada ramai speakers lain juga kat sini. Okey, soalan dia tadi Mas, ulang balik soalan. Ulang balik Macam soalan. mana nak bagi tahu bahawa isteri perlukan penghargaan supaya melegakan emosi isteri? Ni peranan suami, Ibu. Dia sebenarnya kita ni kan orang perempuan, kelebutan kita adalah kekuatan kita. Yes. Jadi di masa bilakah suami kita akan lembut dan bertenang dengan kita? Masa itulah kita pergi pujuk. Contohnya abang, contohnya masa tu dia kata dia ni jenis sakit urat. Kalau kita urut dia happy sangat. Bang, abang kadang-kadang tu abang pujilah Ayang, sebab Ayang suka dengar bila abang puji. Tahu tak? Jadi dia pun tengah happy dengan kita, takkanlah dia tak masuk kot. Jadi lepas tu dah cakap tu janganlah banjir lebih. Abang ni asyik tak nak puji je. Orang lain abang puji dia. Terus potong steam lah ibu macam tu kan. Kan macam ni kan, kalau yang duk urut abang tu cakaplah best dia kena urut ke, macam tu kan. Jadi kita gunalah kemanjaan kita tu untuk bagi tahu suami. Lepas tu bila dia buat, kita terus hargai, thank you abang, Allah ini you make my day. You know hari ni anak ni tapi bila abang sebut ni ya Allah, lurus semua abang. Dia tahulah that insyaAllah, tapi ada juga yang jenis tak makan saman kan. Kita cakap pun dia tak nak buat, kita ni pun tak nak buat. Jadi yang itu kan, ini ibu cakap ini satu rahsia lah. Pas semayang sunat taubat tu, semayang sunat hajat. Masa semayang sunat hajat tu, semasa kita berdoa dengan Allah dan kita bercakap dengan seolah-olah suami kita tu ada kat depan kita. Tapi dia tak ada tau. Jadi macam kita bercakap dengan dia, macam kita kalau kita sedekahkan Al-Fatihah semua tu macam tu kan. Jadi kita bercakap, kata abang, macam kita macam cakap macam tu. Sebab sebenarnya kita sedang mentautkan dia ada satu tenaga daripada hati tau. Tenaga pada hati ni, the magnetic electronic magnetic wave daripada hati ni, dia lebih hati ni biasa hati jantung lah 50,000 kali ganda lebih kuat daripada minda, daripada otak. Ini dah orang dah buat kajian ni, saintis buat kajian. Jadi maksudnya kita datangkan daripada hati kita ni satu perasaan sangat sayang pada dia, kasih pada dia kerana Allah SWT, ya. Tidaklah kita meletakkan dia lebih tinggi daripada Allah, tapi kita bercakap, kita nak sangat dia seorang yang suka melayan kita dan sebagainya. Kita bercakap dengan dia macam tu. InsyaAllah ya. Allah izinkan, insyaAllah berlaku. Sebab benda ni adalah satu benda yang selalu bukan ibu je, ramai orang yang faham ilmu ni mereka lakukan. Sebab bila kita bercakap dengan hati ni dan kita doa dengan Allah supaya hati kita ni taut. Taut kerana Allah, dengan kasih sayang kerana Allah. You will see the magic happen. Sama kita kata, betul lah. Dia bukan tips tau, dia sebenarnya amalan. Okay, Alhamdulillah Ibu. Ibu ada lagi persoalan Ibu. Okey, satu lagi daripada Puan Riri Yanti. Bagaimana nak reset emosi? Contohnya tidak terbawa-bawa stres di office ke rumah. Okey. Dia banyak cara tau. Dia ini satu yang Ibu nak share. Kalau you dekat office, you stress. Bila you balik tu, contohnya you boleh buat sesuatu like sebelum you balik semayang asar kat office dulu, atau bila you masuk dalam kereta you tu, you create dia tempat positif. Contohnya you letak lagu-lagu yang positif, lagu-lagu yang beri inspirasi, mungkin dengar video audio daripada ibu ke, daripada Prof Mahaya ke, daripada siapa. Your kereta adalah satu tempat untuk you kita panggil mendengar, masukkan input-input positif ni. Kalau you tak naik kereta, you naik motor contohnya, you boleh guna phone kan, masuk, dengar. Mungkinlah tak berapa dengar tapi at least ada. And then lagi yang kedua, you boleh, kalau you naik bas ke apa, lagilah you boleh buat juga.
Itu satu. Lepas tu, before you sampai rumah, you duduk you berhenti dulu. Kalau you naik kereta ke, naik motor ke apa semua, you berhenti dulu. Sebab like 100 meters daripada rumah tu. And you dah ada tempat yang di mana you boleh anchorkan untuk you tenang. Contohnya ada satu sudut kat taman mainan ke, ataupun satu sudut dekat rumah jiran ke, ataupun padang mainan, whatever. Tapi kat tempat tu is your satu tempat yang you pokok ke kan, bila you duduk yang you tengok tu, you akan rasa tenang. You duduk kat situ dulu 2-3 minit, masa tu you tenangkan, nanti bayangkan anak-anak, sayangnya you pada anak-anak, bayangkan apa you buat bila you sampai nanti, dan banyak continue tu, lepas tu continue tu auzubillah minasyaitonirrajim, auzubillah minasyaitonirrajim, istighfar, dan banyak juga minta perlindungan daripada Allah kan. Jadi sekarang ni bila berlaku macam tu, apa yang berlaku, tadi energi you macam ni tau, tadi energi you kat bawah. Bila energi you kat bawah, you akan jumpa benda yang kat bawah juga. Apa benda yang kat bawah ni? Anak mengamuk, anak buat perangai, nampak tak? Dia bekas kita berada. Sebab kita ni ada lapis-lapis energi yang kita tak nampak. Jadi bila you membuat preparation tu, energi you dah naik atas. Jadi anak-anak pun you akan jumpa mereka berat naik atas juga. Kalau dia orang berangai macam ni, you boleh handle sebab you dah tinggi, energi you dah tinggi. Kan macam kalau kalau seorang, kalau kita dah energi kita dah 6, kita berjumpa dengan orang energi dia negatif 2, kita ada masih ada 4. Macam tu lah energi dia lebih kurang tu. So bila kita dah take our time to relax, dan kita masuk dalam rumah, lagi satu, bila masuk dalam rumah tu, you kena kuatkan diri you. Assalamualaikum semua, mama rindunya. Jadi your energy. Dan dalam masa tu juga, the night before tu you dah prepare dah, ataupun before lagi you dah prepare anak-anak, bila mama masuk, ayah masuk, semua orang berhenti buat apa dan terus salam, terus happy-happy salam. Mama tak nak siapa-siapa mengadu-ngadu masa tu. Ngadu malam kang. Ada masa kita tak. Semua orang cakap benda baik, apa yang adik kat abang dah cakap. You nampak tak? You create, you take charge of the environment. Katalah you belum lagi boleh handle betul-betul and you dah anchor satu tempat lagi. Bilik air you. Di mana you akan mandi. Nampak tak? Jadi benda ni semua benda yang kita boleh rancang. Jadi bila mandi tu, masa mandi tu you bayangkan semua energi negatif yang you bawa daripada office tu, lurus dengan masa you mandi tu. Jadi banyaklah, dia berkata banyak cara, dan insya-Allah as you do sikit tu, dia akan jadi bertambah kurang bila you jumpa, bila you dah masa untuk nak handle anak sepenuhnya tu, you boleh handle. Ada orang kata ibu tak sempat nak buat semua ni, ibu tuan-tuan, adalah orang cakap macam tu. Ada juga bila ibu bagi talk kan, ada dekat seorang speaker tu, dia lawan ibu balik, dia kata mana ada masa nak buat benda tu semua. Ibu kata, you nak ke you tak nak? Kalau you tak nak, memang tak ada masa. Kalau you nak, you akan usaha. Betul. You akan usaha. Because yang kata tak nak ni sebenarnya adalah kita sendiri yang menidakkan sesuatu yang Allah boleh bagi pada kita. Allah nak bagi ketenangan pada kita, tapi kita tak nak buat benda-benda yang boleh menenangkan kita. Jadi nak salahkan siapa lepas tu? Kan? Okey. Betul, Ibu. Alhamdulillah. Ibu, satu lagi, sebab kita ni pun rasanya macam kesuntukan masa. Jadi saya nak cuba cover juga semua persoalan yang ada. Ibu okey je. Ibu okey. Kalau ada satu lagi daripada Puan Nurahimi, Ibu. Bila dah jadi isteri, mungkin boleh admin keluarkan ni, bila dah jadi isteri dan ada anak-anak, bagaimana cara untuk seorang ibu tidak terpengaruh dengan kata-kata negatif yang menjatuhkan emosi kita sebagai isteri dan ibu. Contohnya, sometimes tindakan kita mendidik anak tidak dipersetujui oleh ahli keluarga atau sahabat. Jadi kita nak kena handle problem ni, kita ada cara kita, tapi bila kita explain, kita tak boleh explain the whole story untuk menjaga aib. Jadi macam mana pandangan ibu dalam hal ni? Okey, dalam keadaan ini kita mesti kasih pada diri kita, dan kita sebenarnya kata-kata orang luar tu adalah dia macam ni. Apabila kita nak jadi seorang yang lebih bagus, kita kena ada internal reference. Maksudnya kita refer pada diri kita, dan kita also kena ada external reference. Kita refer pada orang lain. Kalau tidak, kita jadi legenda dengan diri kita sendiri. Kita rasa kita ni best sangat. Kita tak ada neraca. Jadi, tapi
Nak ambil semua sekali orang kata pun tak boleh. Nak terima, nak kata kita, nak semua kita saja pun tak boleh. Kita kena tengok dan kita kena timbangkan. At the same time, kita bila orang challenge, contohnya anak mengamuk, kita tak pukul. Tapi kita tenang. Orang suruh pukul. Jadi kita tanya, orang tu suruh pukul dan suruh pukul dan suruh pukul. Nanti manja naik atas kepala. Biasa kan kita dengar perkataan ni. Now, you ask yourself, kenapa you tak pukul? You ask yourself. Sebab you tahu budak tu kecil lagi dan budak kecil kalau kita buat macam tu, dia akan menyebabkan kesan yang teruk bila masa besar nanti. Now, that is a knowledge that you have that they don't have. Kalau mereka tahu apa yang you tahu, mereka takkan suruh apa yang dia orang suruh. That is something you kena pegang. That's why kita kena sesuatu ilmu tu, sesuatu kepahaman tu kita kena kuat. Jangan senang dicucuk hidung oleh orang lain. Jangan senang dikontrol. Pemikiran kita dengan orang lain cakap tu kita ikut, orang lain cakap ni kita ikut. No, kalau you ada sesuatu ilmu tentang mendidik anak-anak tu, you kena pastikan, you kena usaha, you kena kaji, you kemas dekat situ. Diorang nak cakap apa pun you senyum je, sebab mereka tak tahu. Anak-anak kecil umur 3 tahun nak disuruh pukul, kalau dia mengamuk mungkin dia penat, mungkin dia sakit, you nak pukul dia kenapa? Dah kenapa? itu sebenarnya menzalimi, meletakkan benda bukan pada tempatnya. Jadi kita nak kata, mak tak boleh, nanti katalah mak zua lah tu. Tak boleh mak, nanti menzalimi anak-anak. It's not, bukan tempat you nak menegur your mother-in-law ke semua. Kita kata, terima kasih mak, nanti saya marah dia kat dalam bilik. Saya marah dia kat dalam bilik, saya tak nak marah dia kat luar. Kenapa tak nak marah? Tak apa mak, saya tak nak bising-bising kat luar. Awak masuk dalam bilik, peluk je lah nak. Siapa nak tahu apa you buat kat dalam bilik tu? Jangan, ibu-ibu muda semua, jangan tertekan dengan orang-orang tua. Kita dengan orang-orang tua ni, ada orang tua yang bijak pandai, ada orang tua yang tak pandai-pandai. Jadi kita kena nilai sendiri. Kita nilai dan kita jangan benci mereka. Jangan benci mereka sebab mereka tak tahu. Kebanyakan yang bercakap seperti itu tidak faham dari segi psikologi. Mereka tidak ada ilmu tu. Jadi kalau mereka tahu ilmu tu, kalau diorang tahu apa jadi ke otak anak tu, apa semua, tunjuk gambar apa semua, diorang pun tobat. Aku minta maaf, mak dulu selalu marah kamu. Allah, patutlah kamu jadi asyik tak confident, nampak? Yalah. Jadi kalau mereka tahu apa yang kita tahu, mereka tak buatlah apa yang mereka buat. Ya. Okay. Ibu nak tanya jugalah ibu ya, sebab kadang-kadang kita sebagai, tadi kita cakap tentang multitasking kan. Sama ada kita ni mungkin suri rumah sepenuh masa kan. Jadi kadang-kadang kita punya kerja ni daripada pagi sampai ke tengah malam tu tak pernah habis. Ataupun kalau kita keluar bekerja di luar pun, balik rumah pun kita tak ada masa, kita rasa tak ada masa untuk kita relax kan. Jadi pandangan ibu, kadang-kadang kita selalu dengar istilah macam kena ada me time, kena ada masa berharga untuk diri sendiri. Jadi macam mana ibu kita nak createkan me time tu, ataupun adakah me time tu sesuatu yang sangat penting untuk semua ibu-ibu dan isteri-isteri di rumah? Dia sesuatu yang penting, tetapi bukan sesuatu yang mestinya 5 jam atau 1 hari ke apa. Dia me time ni adalah masa untuk you boleh recharge. Apa yang boleh menyebabkan you boleh recharge? Sometimes, some people, dia kata my me time adalah I tengok anak-anak I bermain sama-sama. That is already a relaxing thing for him. Jadi ibu nak cerita juga dengan ibu-ibu yang ada anak-anak kecil ni. Ibu nak cakap benda lah sebab ibu dah lalui benda ni kan. Sayang, kita penat ni, anak ni sekejap je. Sebenarnya sangat sekejap. Sedar-sedar dia orang dah masuk sekolah menengah, dia orang dah masuk sekolah, dah masuk universiti. Masa tu kita ada masa yang banyak dengan kita. Sangat-sangat. Sekarang ni je, kita kena masa kita ni macam terhad sikit lah. Ya? Jadi dia sebenarnya adalah, dan sebab itu Allah bagi kita anak ramai ni masuk usia muda sebab kita ada tenaga yang banyak. Jadi kepandaian kita adalah, bayangkan ibu dapat ada anak budak kecil di bawah 6 tahun, 3 orang. Udahlah nak turun tangga pun terhegeh-hegeh kan. Kita dulu lompat tangga boleh 3 langkah gitu. Sekarang dah tak boleh. Nampak tak? Jadi tapi Allah kurangkan dari segi kerja yang kena buat. Dulu satu rumah ni boleh mop, boleh kemas, boleh habuk apa semua boleh buat dalam masa 2 jam je.
Sekarang ni ya Allah ya Tuhanku, bawah je yang boleh sempat. Esok buat benda lain pula, buat yang lain kat atas. Jadi pun nak cerita dengan sayang semua, sekejap je tau yang, sekejap sangat masa dia. Anak you dah 7 tahun, 8 tahun, you dah boleh didik dia orang buat kerja sendiri dah. Jadi lepas tu you dah boleh ajar dia orang masa, jaga masa. Tapi baik yang sangat pentingnya pada usia dia, daripada 0 hingga 6 tahun tu, banyak kan kelembutan, ketenangan, kasih sayang, bagi dia rasa diri dia dikasihi, bagi dia rasa dia responsible, bagi dia rasa dia sangat penting untuk diri kita, untuk dunia. Apa yang dia buat, dia cakap dengan adik dia dengan lemah lembut tu, apa makna dia. Semua benda ni kita ambil masa untuk kita didik kat sini. InsyaAllah lepas tu umur dia 7 tahun, dia dah memangis, dia dah ada kebolehan untuk melihat benda yang betul dengan tak betul ni, dia dah boleh buat pilihan. Masa itu kerja kita dah semakin senang. Jadi itu yang pun nak pesan, sayang sabar je, sabar insya-Allah. Memanglah kita rasa alah ibu cakap tapi tiap-tiap hari kena tanggung, itu adalah ladang pahala. Itu pun nak cakap. Jadi me time ni kadang-kadang kita boleh dapat masa bila tahu? Masa kita menyusukan anak. Masa menyusukan anak, what is it that you do? Ibu nak bagi saranan kerana anda masa tengah menyusukan anak, anak-anak lain tengah bermain dan tengah menyusukan anak tu, masa tu kalau you nak membaca buku, kalau you nak baca Quran, masa tu sebab you tengah menyusukan tu. Apa saja yang you buat tu akan masuk terus pada anak yang tengah disusukan. InsyaAllah. Ibu, okey, last nak tanya. Okay, ni bukan last ni, second last ni. Boleh je so worry. Kalau dia orang sanggup tunggu kita okey je. Ibu nak tanya juga, okey, kita tahu time pandemik COVID-19 kan, mungkin ramai suami-suami yang kehilangan pekerjaan, yang mungkin dipotong gajinya Mungkin dari segi ekonomi lah, mungkin banyak keluarga yang menghadapi krisis ekonomi Jadi mungkin apa peranan isteri yang kita boleh mainkan untuk kita menyokong emosi suami dan juga menyokong dari segi ekonomi keluarga kita tu, Ibu? Okey, orang lelaki ni dia ada satu keistimewaan. Bila dia dapat melakukan menjaga keluarga dia dengan baik, dia akan jadi lagi baik. Dia akan jadi seorang lelaki yang lebih lemah lembut, lebih bersikap prihatin kepada keluarga. Tapi sekiranya dia tidak dapat, kadang-kadang tu ada yang akan berasa bad pada diri mereka, they go into kita panggil depression. Ada yang depression itu dengan mengamuk pada wife. Jadi benda ni kita kena sebagai isteri kena faham, ini adalah lelaki. Kita kalau orang perempuan, kalau kita tak dapat benda, kita nangis je kan. Selalunya kan. Selalunya kita sedih, kita nangis. Tapi orang lelaki ni bukan semuanya boleh nangis. Kadang-kadang dia menangis pun dia menangis, isteri tak nampak, anak tak nampak, dia menangis. Kan? Sebab dia rasa macam diri dia tak guna. Kenapa aku gagal? Jadi di situ kalau anda mempunyai peluang, maksudnya duit ada, maksudnya you are the one that become the breadwinner, what you can do is you bagi dia keyakinan. It's okay, benda ni sekejap je abang. Allah bagi melalui saya ni, InsyaAllah saya ini rezeki kita sekeluarga. Allah bagi melalui saya. Jadi abang terus saja usaha. Saya tak ada langsung melihat abang dengan pandangan yang rendah. Abang adalah bagi saya senantiasa hero saya. Saya tahu abang ini hidup manusia. Kita manusia ni ada terutama kalau kita bekerja, kita berniaga, kadang-kadang ada naik ada turunnya. Alhamdulillah kita kena tengok rezeki Allah bagi kat mana. Dan senyap-senyap letaklah duit dalam poket dia ke, dalam wallet dia, ataupun abang ini rezeki kita, abang ambil lah duit ini untuk abang buat apa yang abang nak. Untuk belanja abang. Sebab sedekah yang terbaik adalah sedekah seorang isteri pada suaminya. Bagi je. Dia nak beli apa? Balik-baliknya nanti dia belikan you coklat lah, dia belikan bunga lah, because dia and masa kita bagi tu, masa nak beri kepada suami tak sama suami beri pada kita. Suami beri pada kita, dia rasa bangga sebab dia boleh jaga wife dia. Tetapi bila dia nak menerima daripada isteri dia, dia kena struggle dalam diri dia. That struggle tu kita kena faham. Struggle maksudnya bergelut dalam diri dia. Kita kena belai tu. Kita kena belai perasaan dia dengan nada suara kita, dengan rendah hatinya kita memberi itu, dengan rasa
gembiranya, bukan nak cakap saya bawa dapat duit ni abang ambil ni. Bukan cara tu. Cara dia sangat kena halus. Kerana ada dia punya ego yang kita kena belai dekat situ. Jadi insya-Allah bila kita seorang wanita, bila seorang lelaki itu jatuh, suami kita tu jatuh dalam dia punya dari segi mencari pendapatan, bila kita faham dan kita membantu, maka akan naik balik dia. Sebab dia tahu isteri dia tak pandang rendah pada dia. Isteri dia raikan dia. Isteri dia faham bahawa dia sedang struggle dalam inside. Jadi tak perlulah tunjuk tantrum. Kalau tidak, dia akan buatlah tantrum dia. Dia nak orang yang tidak, ibu sebut ni untuk faham ya, lelaki yang tak dapat menunaikan kewajipan itu, dia akan tutup apa yang dia, aib dia itu dengan menekan orang lain. Ini kadang-kadang dia buat dia tak sedar. Dia tak sedar yang dia buat tu sebenarnya. Dia tak sedar. Tapi diri dia tu, dia kena untuk dia rasa dia okey, dia kena jatuhkan orang lain. Dan benda tu akan berterusan lah, betul tak? Berterusan lah. Berterusan. Jadi itu yang berdoa minta rahmah daripada Allah SWT. Sebab kebanyakan sekarang ni, situasi sekarang ni, sebab sebelum ini ramai yang lelaki ni dia bekerja di luar kan, dia bekerja kan. Jadi disebabkan ekonomi sekarang, perubahan sektor berubah, jadi dia menyebabkan, ini satu lagi perangai orang lelaki ni yang kita kena faham. Kadang-kadang dia nak ubah tu, dia tak as flexible as wanita. Wanita dia sangat fleksibel, itu adalah kelebihan wanita. Jadi kalau dia dapat berubah cepat, contohnya before this dia makan gaji tapi dia kata tak boleh lah. Dia kata makan gaji dia mungkin dia kata okey dah dengar ura-ura 3 bulan lagi nak berhenti ke apa semua. Untuk dia nak lompat satu lagi benda tu memang kadang-kadang mengambil masa. Jadi that's why isteri kena pandai. Kena pandai. Sekarang ini siapa yang ada keadaan ini, start looking for other businesses. Contohnya macam ini ibu cakap lah apa yang bisnes yang ada online, bisnes yang macam anak Eda buat ni apa semua ni. Bisnes ni you boleh buat, you boleh bonus sambil you buat kerja you sekarang. So bayangkan kalau tak ada kena diberhentikan. This is already a source of income. And kalau suami itu seorang yang dah boleh fleksibel, dia boleh teruskan this business that you dah bina sikit-sikit sekarang ini. Sebab dia dah ada masa untuk menumpukannya. Jadi banyak berdoa dengan Allah SWT supaya dia akan dapat teruskan. Sebab memang sekarang ni kita tak boleh orang Kedah kata ketegak. Tahu ke ketegak, degil nak juga cara itu. Nak juga cara itu, tak boleh. Kalau rezeki itu adalah menjadi grab food punya jari ini, itu rezeki. Itu adalah rezeki. Mungkin kita tak nampak banyak, tetapi bayangkan ibu dia bercakap dengan anak ibu itu. Satu hari nanti this grab food punya business ni it's going to boom and it's dia akan jadi macam ni je. Dia akan jadi lagi besar. Tetapi kita tak tahu macam mana. Sebab sekarang ni kalau kita tengok semuanya banyak kan grab food apa semua ni. Because this is the booming industry sekarang ni. Makanan yang dibeli online, barang-barang yang dibeli online, suplemen yang diberi online apa semua ni. Sebab keadaan hidup kita sekarang ni, dia tak akan berhenti selepas COVID. Dia tak akan berhenti. Kita dah masuk dalam satu dunia yang dinama dunia VUCA ni. Dia dah sampai cara dia. So isteri-isteri yang sayangkan suami dan suami-suami yang prihatin dan suami-suami yang nakkan kedamaian, satu adalah untuk isteri sangat kalau nak buat sesuatu dengan suami macam tengah dalam keadaan struggle macam tu, menarik rambut daripada tepung. Rambut tak putus, tepung tak berserak. Jadi kita nak bercakap dengan suami tengah halus sangat supaya dia tak terasa. Dia tak terasa. Katalah kita bagi duit, dia tak cakap terima kasih pun. Tak apa. Dia nak bercakap terima kasih tu ada batu kat dalam ni. Tapi dalam hati dia, ya Allah baiknya isteri aku. Cukuplah. Alhamdulillah. Ibu sebab tak sedar. Ya, itulah. Secara tak sedar sebenarnya kita pun dah habis tempoh sejam yang diperuntukkan untuk kita ibu. Jadi banyak sangat yang ibu dah kongsikan dengan kami di sini ya.
dan saya berdoa ya agar kita dapat sama-sama menjadi wanita permata berharga yang bangkit untuk mendepani cabaran dan kita menjadi sebaik-baik perhiasan dunia dengan menjadi wanita yang soleha. Terima kasih banyak Ibu. Nanti insya-Allah kita akan jumpa lagi Ibu ya. InsyaAllah. Okay. Okey, Ibu minta ampun, maaf kalau ada tersilap mana-mana. Ya, terima kasih juga Ibu. Jadi untuk audiens yang ada ya, kita dah janjikan tadi kita ada 2 orang audiens yang terpilih yang akan menerima sedikit cenderahati daripada pihak Kasih Gold Junior HQ. Jadi pertama, tahniah diucapkan kepada Kak Yung Habibah Yahya dan yang keduanya tahniah diucapkan kepada Puan Fairun Aniza Cik Awang ya. Jadi untuk kesempatan ini juga ya Kak Hasna mengumumkan ya kita punya promosi yang masih ada sehingga hari Ahad ini iaitu promosi Wanita Permata Hati. Jadi di sini ada penjimatan sebanyak RM10 untuk pembelian Kasih Gold Premier dan juga Kasih Gold Adinda. Jadi kita tahu ya produk Kasih Gold ini memang boleh membantu insya-Allah meningkatkan tenaga, memberikan kestabilan emosi ya dan memberikan membantu menambah kesihatan secara umumnya. Dan Kasih Gold Premier memang sangat kita syorkan untuk mereka yang hamil dan Kasih Gold Adinda untuk mereka yang ingin menyusukan anak ataupun dalam keadaan ibu menjadi seorang ibu ataupun isteri yang perlukan tenaga tambahan insya-Allah ya. Dan satu lagi yang Kak Hasna umumkan ya, jadi ini yang telah diberitahu dahulu iaitu Ramadan Fun Kit ya. Ramadan Kit untuk kanak-kanak sudah pun ada, sudah pun sampai dan mendarat di HQ Kasih Go Junior ini. Jadi dalam Ramadan Fun Kit memang ada banyak aktiviti yang boleh dilakukan oleh anak-anak kita dalam bulan Ramadan ini dan kita juga boleh create bonding dengan anak-anak kita dan ini boleh juga didapati daripada mana-mana stokis ataupun ejen Kasih Gold di seluruh Malaysia ataupun boleh hubungi kami di HQ ya. Jadi mungkin nanti kita akan kongsikan ya apa yang ada di dalam Ramadan kit ini, boleh ke kongsikan? Okey. So akan ada banyak ya, kita akan ada Ramadan chart ya, akan ada game, akan ada good deeds ya, akan ada banyak doa-doa yang boleh diamalkan oleh anak-anak kita, akan ada 16 surah lazim yang pendek-pendek untuk anak kita amalkan, akan ada resepi ya yang mudah yang boleh dilakukan ataupun dibuat oleh mak dengan anak ya. Jadi aktiviti yang akan mendekatkan lagi kita dengan anak-anak kita dan akan ada banyak lagi aktiviti yang akan menyeronokkan ya. Jadi semua ini dengan harga yang sangat-sangat berpatutan ya. Boleh beli secara berasingan ataupun boleh beli secara combo dengan Kasih Gold Junior asli ataupun Kasih Gold Junior Orange ataupun dengan Brainy Buys ya. Jadi kalau inginkan pertanyaan ataupun untuk mendapatkan makluman lanjut boleh hubungi kami di HQ di sini ataupun mana-mana stokis dan juga ejen Kasih Gold di seluruh Malaysia ya. Jadi sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah ya. Terima kasih kepada semua audiens yang telah berkongsi ataupun bertanyakan soalan dan memberi pandangan anda ya, yang telah menyokong kami di live kita pada setiap hari Jumaat ini dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Kami sentiasa ingin membawa kebahagiaan kepada seisi keluarga dan insya-Allah sama-sama kita bina generasi yang cemerlang, yang sihat, emosi, fizikal, intelektualnya untuk sama-sama kita bawa anak kita ke syurga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.